Dalam peranan utama, kita ada ibu jari kaki yang mengalami anihogrifos, yang malangnya telah bertembung dengan sofa. Saya rasa anda sudah boleh agak jenis kandungan yang bakal anda tonton, jadi saya cadangkan anda duduk dengan selesa. Secara keseluruhannya, beginilah rupanya dari luar. Dan pada pandangan pertama, anihogrifos tetaplah anihogrifos. Perlu dibersihkan, dirapikan, dan nampaknya semuanya akan baik-baik saja. Tapi jelas kuku itu bergerak bila ditekan. Dan sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku di bahagian dalam. Detik dramatik utama sudah pun berlalu, jadi secara keseluruhan rasa sudah selesa. Jadi kita akan cuba lakukan rawatan. Kita mulakan dengan buih antibakteria pembersih, saya guna jenama Domix. Produk ini saya sentiasa gunakan pada permulaan pedikur. Ini juga cara yang bagus supaya pelanggan tidak risau jika kaki mereka berbau kurang menyenangkan selepas seharian bekerja. Tapi secara rahsia saya nak beritahu, bagi kami, pakar pedikur dan ahli podologi, perkara itu langsung tidak menjijikkan. Semuanya adalah perkara biasa. Seterusnya, saya akan ambil pemotong kuku dari Nippon Nippers. Model saya ialah NP04. NP04 mungkin adalah pemotong kuku pedikur yang paling popular. Saya sendiri pun ada satu di rumah dan biasanya saya gunakan untuk memotong kuku. Ia adalah model yang sangat mudah dan padat. Dengan menggunakan pemotong kuku ini, saya hanya memotong kuku pada jari-jari yang lain dahulu. Dan dengan menggunakan mata gerudi karbida dan mesin, saya akan melakukan rawatan pada plat kuku. Apabila saya mendapat pelanggan yang kukunya jelas sangat tebal dan kekuningan, saya sentiasa mulakan dengan menipiskan ketebalan plat kuku supaya saya boleh bekerja dengan lebih mudah. Dengan pemotong kuku dan secara keseluruhan, supaya lebih jelas apa yang akan saya hadapi seterusnya. Dengan menggunakan pemotong kuku, saya sedikit memendekkan kuku, dan dengan kuret, saya terus meraba bahagian dalam. Saya cuba memahami tindakan apa yang perlu diambil. Kami memutuskan untuk menggunakan pelembut plat kuku. Ini diperlukan supaya kuku menjadi lebih lembut dan mudah diurus. Tetapi pada peringkat ini, saya sudah memeriksa dengan kuret dan saya sedar bahawa kuku itu sangat longgar. Saya sengaja meninggalkan lebih banyak rakaman supaya para juru teknik yang baru mula menceburi bidang podologi dapat memahaminya. Dan jika mereka tiba-tiba berdepan dengan situasi seperti ini, di mana, seperti yang pernah dikatakan sebelum ini, kuku itu sudah mula tertanggal, walaupun biasanya istilah itu digunakan untuk kasut, iaitu apabila tapak kasut tercabut, dalam kes ini kuku kita seperti tapak kasut. Dan ia hampir tidak melekat pada apa-apa. Saya sampai ke saat akhir masih merasakan bahawa mungkin ada bahagian kuku yang masih melekat di bawah kutikula dan mungkin saya tidak perlu menanggalkan keseluruhan kuku. Tetapi ada satu lagi perkara lain. Model saya sangat takut bahawa ini mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak selesa. Jadi kami membuat keputusan untuk menanggalkan bahagian-bahagian plat kuku itu sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Saya mahu lakukan kerja ini supaya dia tidak takut dan faham bahawa dalam bidang podologi tiada apa yang menakutkan. Oh ya, sedikit tip juga. Jika pelanggan anda tiba-tiba takut bertanya sama ada anda akan beri bius atau sesuatu seperti itu, saya cadangkan anda hanya memberitahu setiap tindakan yang anda lakukan. Jadi sebagai contoh, sekarang saya ambil penolak kutikula. Ia digunakan untuk menolak kutikula anda dengan lembut. Sekarang saya hanya memisahkan kulit di situ, memisahkan dari kuku dan sebagainya. Maksudnya anda boleh memberitahu semua perkara yang anda lakukan. Saya ambil ini, saya sapukan talkum untuk mengeringkan kulit sebab tangan anda agak lembab. Dengan cara ini, kerja akan jadi lebih selesa dan sebagainya. Di sini saya sedikit terleka. Kita sudah kembali menggunakan pemotong kuku lurus. Di sini saya cuba untuk membuang sedikit bahagian sisi kuku yang melengkung. Dan saya juga terus memeriksa sejauh mana kuku itu tidak melekat dengan kuat. Sebenarnya, selepas saya menyunting dan menonton semula video ini, saya sedar betapa telitinya kerja kita. Sebab bila kita buat kerja ini setiap hari, kita rasa semuanya mudah dan senang saja. Macam tak ada apa-apa, kita cuma potong kuku. Buang kulit kering sikit dan tak buat apa-apa yang menarik sangat pun. Tapi, bila kita mula perhatikan betul-betul, kita sedar betapa banyaknya perkara-perkara kecil yang perlu diambil kira. Saya tambah talkum pedikur dan dengan bantuan mata pedikur bentuk titis berjalur merah, saya nak periksa macam mana keadaan di kawasan kutikula. Saya rawat sedikit, jadi saya dapat alihkan perhatian model saya sekejap. Pada masa itu, dia sudah cukup rileks. Di sini saya tunjukkan kepada anda bahawa kuku itu hampir tidak melekat. Ia sedikit tersangkut pada kutikula di satu sisi. Dan di sisi lain, kita boleh lihat memang tiada apa-apa yang melekat di situ. Secara keseluruhan, boleh kata ia sudah longgar. Tapi gurauan saja. Sebenarnya memang kena buang bahagian itu. Kuku seperti ini memang tak patut dibiarkan sama sekali. Walaupun dalam pengalaman saya, pernah juga saya lihat pakar bedah, contohnya, menjahit semula kuku seperti ini. Betul-betul dijahit dengan benang, siap buat simpulan lagi. Saya pun pernah terima gambar macam itu di DM. Memang agak lucu. Tapi, sudah tentu kita takkan buat macam itu. Saya tak nampak apa-apa sebab untuk simpan plat kuku ini. Lagipun, di bawahnya pasti akan jadi lembab.
kelembapan akan terkumpul di bawahnya. Dan inilah sebab utama kenapa kita sentiasa bersihkan kuku yang sudah terangkat atau terpisah. Selain daripada aspek estetik yang kurang menyenangkan, memang nampak tak cantik kan? Sebenarnya masalah utama ialah di situ akan jadi lembab. Dan sudah tentu, itu adalah persekitaran yang sesuai untuk pembiakan bakteria. Dan inilah saat kemuncak yang mungkin semua orang yang menonton video ini sedang tunggu. Kuku itu cuma tinggal melekat sedikit sahaja dan kita akan tanggalkannya dengan berhati-hati. Saya tahu ada orang yang menariknya keluar dengan pinset. Biasanya saya lebih suka memotongnya perlahan-lahan dan berhati-hati dengan pemotong kuku. Kerana jika kita menarik atau mengheret ke mana-mana, sekurang-kurangnya ia akan membuatkan pelanggan rasa tidak selesa. Dan tugas kita adalah untuk memastikan pelanggan tahu dan faham bahawa podologi adalah perkhidmatan yang selamat, berhati-hati dan lembut. Di sini tidak akan ada rasa tidak selesa. Pakar podologi sentiasa akan membantu. Pakar podologi sentiasa akan bertindak balas dan berusaha melakukan segala-galanya supaya anda berasa sangat selesa. Dan inilah saat di mana kuku itu langsung tidak melekat pada apa-apa, kecuali pada sedikit bahagian kutikula. Kita tanggalkan dengan berhati-hati. Dan sekarang kita boleh melihat ke dalam. Lihat dengan lebih terperinci keadaan di dalamnya. Beginilah rupa kuku agrifos mereka, yang menebal dan tumbuh ke atas, dan menebal bukannya ke depan seperti sepatutnya. Beginilah rupa dasar kuku yang kini betul-betul terdedah. Saya rawat dengan renovator dari Domex. Saya sapu dengan berhati-hati. Dan dengan bantuan Curate, saya cuba buang segala yang mungkin. Tugas kita adalah untuk mengeringkan dasar kuku. Di sini tidak sepatutnya ada kelembapan. Dan sudah tentu, sekarang kita akan tunggu kuku mula tumbuh semula. Saya ingin beritahu awal-awal, proses ini memang sangat lambat. Dan jangan fikir dalam sebulan atau 2 bulan kuku ini akan tumbuh semula dan semuanya akan kembali seperti biasa. Biasanya pertumbuhan semula plat kuku boleh mengambil masa sekitar 6 bulan. Itu pun bergantung pada umur. Sudah tentu pada kanak-kanak ia lebih cepat. Bagi orang yang lebih berumur, proses ini akan mengambil masa yang lebih lama. Tetapi yang pasti, kuku akan tumbuh semula. Dan proses pertumbuhan semula ini juga perlu dipantau oleh pakar podologi. Kerana sentiasa ada kemungkinan bahagian pertama plat kuku yang akan tumbuh akan menjadi agak nipis. Ia boleh melengkung, berpusing, seolah-olah masuk ke dalam lipatan kuku. Dan kemungkinan besar, di sini akan diperlukan beberapa pembersihan susulan tambahan. Buat masa ini, beginilah keadaannya. Berhati-hatilah apabila berhadapan dengan sofa.